Wa 'inda al-Hanafiyah, di sisi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, jawazuha muqayyadun bima idza lam yazidu 'ala thalathah fa yadkhulu fi at-tada'i fa yukrah. Dia hak boleh ni sembahyang sunat kalau tidak siapa panggil manggil orang. Kalau dalam mazhab siapa manggil orang, siapa ramai lebih daripada 3 orang. Apa tak ni? Makruh bagi dia. Kalau sembahyang sunat tu tak lagu tu. Tapi kalau sembahyang sunat sikit ya, 2-3 orang tak apa, tidak makruh. Dan tidak siapa manggil. Itu mengikut dia. Mengikut dia tak boleh. Makruh. Lepas tu dalam hadis ni dia sebut yang ke-9-nya, Ummu Sulaim dan Ummu Haram tu duduk di belakang tadi. Ini menunjukkan kedudukan orang perempuan tu di belakang lagi daripada orang lelaki. Tidak kata perempuan tu buat apa dengan lelaki. Padahal anak ni mak dia je. Apa ni kita kata kalau duduk dalam satu saf. Jom. Nabi SAW tak buat lagi. Ini menunjukkan bahawa tak boleh lelaki dengan perempuan tu duduk dalam satu saf. Ini setara mak dia. Nabi SAW tidak apa ni letak gitu, duduk di belakang. Itu kedudukan orang perempuan di belakang lagi daripada lelaki. Adapun kalau orang buat juga, ini hak dalam rumah ni kalau nak pun dia tidak buat lagi, mengikut cara juga. Kalau buat secara terbuka dalam masjid itu jadi bid'ah bimbang. Jadi bid'ah. Begitu. Sebab tidak jelas, tak ada dalam hadis yang menunjukkan, satu pun dalam hadis yang menunjukkan ada orang lelaki duduk dalam satu saf dengan perempuan. Tak ada. Dalam riwayat yang lain, ini 2 orang. Dalam riwayat yang lain boleh jadi ada beberapa kali. Begitulah maksudnya. Ummu Sulaim seorang saja dari belakang. Ataupun Mulaikah tu nenek dia tu seorang dia di belakang. Dalam riwayat apa lagi? Dia di belakang. Sama-sama mengikut Imam Ahmad, makmum kalau duduk seorang di belakang saf batal sembahyang. Tak sah sembahyang. Itu mengikut mazhab Ahmad. Tak boleh duduk seorang. Kalau lah perempuan dia boleh duduk sama saf dengan lelaki, mestilah dia tidak akan duduk di belakang seorang. Mesti Nabi SAW suruh duduk dekat cucu dia tu. Apa dapat cucu dalam satu saf? Tidak. Dia suruh duduk di belakang. Pada duduk di belakang tu seorang. Kalau nak kira dia tak boleh duduk seorang. Imam Ahmad adalah hak dia pegang. Hak dia pegang. Nabi SAW tak boleh. Siapa dia mengatakan tak sah, batal sembahyang. Tetapi tidak batal dalam keadaan orang perempuan di sana. Menunjukkan bahawa orang perempuan kena duduk di belakang. Mesti. Walaupun seorang. Apatah lagi kalau ramai. Itulah. Macam itulah kalau ulama faham je. Apatah lagi kalau ramai. Kalau seorang pun duduk di belakang, tak boleh duduk dalam satu tempat. Walaupun dengan cucu pun. Gitu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, akhiruhunna min haitsu akharahunna Allah. Letaklah mereka di belakang di tempat yang Allah telah tentukan untuk mereka. Duduk di belakang itu ketentuan Allah. Kalau berdasarkan riwayat itu, walaupun kebanyakan ulama mengatakan hadis itu mauquf, tapi mauquf pun kalau kita katakan mauquf fi hukmil marfu' mengatakan. Sebab apa dia tak akan boleh kata dengan ijtihad lagu tu. Benar lagu tu. Tak boleh dengan ijtihad. Siapa dia kata di tempat yang Allah letakkan mereka. Tak boleh lagu tu. Apalagi ada juga riwayat yang bukan mauquf tetapi marfu'. Baik, kalau perempuan duduk juga sama betul dengan soal lelaki, itu lagu mana? Kalau duduk sama betul dengan soal lelaki. Dia ada beberapa masalah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak batal. Orang lelaki pun tak batal, orang perempuan pun tak batal. Kalau duduk juga. Cumanya tidak mengikut sunnah. Dari segi batas sembahyang tidak. Tetapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, batal. Tak boleh. Duduk satu saf. Kecuali kalau dengan terpisah. Saf tu terpisah.
buat dinding. Dia satu. Hanya di sini bukan bersama. Pisahkan oleh dinding. Itu lain. Itu adalah dalam mazhab Syafi'i boleh. Bahkan dia kata bagusnya lagu. Bagusnya lagu. Supaya zaman dulu ramai banyak masjid buat lagu tu. Tetapi orang kemudian mari dia kata orang perempuan kena duduk di belakang. Ya, tu pun ada juga dalam hadisnya. Cuma ni kalau mengikut ijtihad ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dan lain-lain lagi, tak apa, molek duduk alik kiri sebelah lah, sama. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis tu, sebaik-baik saf tu saf depan. Nabi SAW kata seburuk-buruk saf tu perempuan tu depan sekali tu dalam keadaan pada masa dia tu. Pada masa dia tu, orang perempuan kalau duduk depan tu hanya minta molek. Dia isyarat kepada keadaan tertentu. Dan seburuk-buruk saf ialah alik belakang. Sebab alik belakang tu hak malah, hak munafik. Dia nak isyarat kepada benda lain. Itu. Kalau nak kira dari segi saf ni, supaya lelaki ataupun perempuan paling molek depan. Tetapi kalau ada pemisah. Tetapi bagi hak alik ni pula, dia kata kalaulah hak lagu tu hak lebih molek, tentu Nabi SAW sudah buat lagi. Adakah satu dalil sekali kau bahawa Nabi SAW letak dengan dinding kita di sini ia sama? Adakah? Tak ada. Satu masalah. Cuma yang berdasarkan ijtihad ulama dalam mazhab Syafi'i ialah sebab dia pegang dengan tadi lah. Sebab orang kata sebaik-baik saf perempuan ialah hak alik belakang sekali. Hak tu keadaan pada masa tu, keadaan tertentu, bukan untuk semua keadaan. Kalau dalam keadaan terpisah, mana tidak ada fitnah antara lelaki dengan perempuan, tak apa, bahkan boleh begitu. Sebab isyarat kepada duduk sah depan ni apa makna? Makna sanggup duduk depan sekali lah untuk Islam. Sanggup duduk depan sekali untuk Islam. Tidak orang lelaki saja, orang perempuan pun dikehendaki begitu juga. Dia buat gitu. Tak apa, itu ijtihad, masalah ijtihad. Tetapi kalau kita nak pakai hak lagu tadi mengikut zahir hadis, kebanyakan adalah hadis untuk orang perempuan di belakang tu, tu lebih molek. Cuma hak tangan lagu tak ni kita tak boleh. Siapa nak kata bid'ah, tak boleh. Dia masih lagi dalam bab ijtihad, masih lagi khilaf benar. Sekiranya ada, tak apa dia dengan hal dia. Tapi di sisi Imam Malik, kalau duduk sekali sah tanpa dinding, kalau dinding itu cerita lain. Dia kata makruh, bukan tak sah, makruh. Lepas tu dia buat mari pula hadis Ibn Abbas. Ini jelas sembahyang ni jemaah juga. Sembahyang mana? Sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud di belakang Nabi SAW dengan berjemaah. Ini jelas. Pasal tengah malam Nabi SAW bangun pergi buka gereba, ambil air sembahyang gini-gini. Lepas pada tu aku duduk balik kiri, dia pegang pusing balik kanan. Ini pun lagu tu juga. Dia letak balik kanan juga. Lepas tu dalam riwayat satu lagi ni Ibnu Abbas dia pegang jambu. Lepas tu pusing balik kanan. Babun idza kanu salasatan kaifa yaqumun. Kalau 3 orang lagu mana kedudukan? Riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata nenek dia mulaikah jemput Rasulullah untuk makan yang dia buat. Nabi SAW pun makan. Sebab tak ada juga lebih kurang. Dia cuma ni nenek dia, tadi Ummu Sulaim mak dia. Yang pertamanya adalah hadis ni boleh jemput makan. Tak ada apa-apa yang besar. Tak ada bayar nikah ke apa, tak ada. Saja nak jemput makan boleh. Tidak salah. Satu. Yang kedua, orang perempuan jemput orang lelaki boleh sekiranya tidak ada fitnah. Macam ni. Kalau ada fitnah tak boleh. Kalau ada fitnah tak boleh. Tapi kalau orang muda tidak ada fitnah, dia ada suami dia jemput
Kita pergi suaminya ada, itu tak ada satu.